good morning. Okay, terima kasihlah kepada yang sudi menghadirkan diri dalam sesi Maya kita kali ini. Okay, so seperti biasa, seperti yang telah pun dijanjikan sebelum kita bercuti hari tu, kita nak masuk tajuk yang baru lah. Okay, so as for our first class today, okay, kita nak tengok ni tajuk dia adalah lukisan ortografik. Okay. Dan dalam jadual ni boleh nampak tak saya punya paparan di sini? Boleh you. Boleh kalau apa-apa tak dengar ke tak nampak ke, you just bagi tahu lah. Buka je, on je you punya mic tu, bersuara lah. Okay. Okay. So, untuk yang first touch, okay. Sebelum kita menjurus pergi lebih detail, kita nak kenal dulu simbol-simbol dalam prinsip unjuran. Okay, seperti mana yang kita tahulah. Okay, prinsip unjuran ortografik ni dia ada dua. Okay, sekejap lagi kita akan jelaskan lah. Okay, kalau you perhatikan di sini dia just highlightkan ataupun dia tunjuk dekat awak just a symbol. Simbol sahaja dia bagi. Untuk bahagian yang nombor 1 dan bahagian nombor 2. So prinsip unjuran dia nyatakan, dia tanya awak ni apa benda. Okay, so kalau kita tengok dia punya orang kata jawapan dia adalah bila dia tanya prinsip unjuran, okay, rajah yang ini dia menunjukkan unjuran sudut pertama. Istilah 3 perkataan ni kena jelas. Bila disoal dalam soalan teori, inilah yang kena awak tuliskan. Awak tak boleh tulis sudut pertama. Tulis bagi penuh, unjuran sudut pertama. Ataupun you tulis pertama. Tak boleh. Okay? Tulis bagi jelas dan terang lah sebab kita dalam skema, kita nak tuliskan apa yang seperti mana yang ada dalam buku teks kita. Jelas dekat situ Saya highlightkan siap-siap apa benda yang perlu awak ingat, awak perlu tulis apa dia. Unjuran sudut pertama. Mesti ada perkataan ni semualah. Okay. So kalau kata dalam skema dia argue tak betul ke apa ke. Kalau kata contohlah dia tulis unjuran pertama. Skema tak terima sebab tak ada perkataan sudut. Kalau nak fight pun awak kalah tau. Sebab memang kita highlightkan dekat awak unjuran sudut pertama. So kena ada kesemuanya. So why not we just follow the rules lah. Okay, kita ikut sahaja. So apa-apa argument, kita kena refer balik buku teks kita lah. Okay, jelas ni dari segi istilah cara penulisan lah. Okay, yang ini adalah unjuran sudut ketiga. Okay, tadi yang pertama, ni satu. Yang ini ketiga. Jangan pula you pergi salah tulis unjuran sudut kedua. Tak ada unjuran sudut kedua di sini. Okay. So ada pertama dengan yang ketiga sahaja. Okay, jelas di situ Sekarang ni kita nak tengok pula macam mana yang dilukiskan dekat awak simbol yang dinyatakan pertama dan ketiga tu. Okay. Bila saya sebut pertama ketiga faham kalau awak nak menulis nanti you kena tulis unjuran sudut pertama, unjuran sudut ketiga. Saya ringkaskan lah. Kalau saya sebut pertama, ketiga tu you faham lah. Di sini kita. Boleh jelas Okey. Kita tengok pula simbol. Okey, yang ini adalah bentuk kun sebenarnya. Tapi dialihkan dalam kedudukan terbaring macam ni. Okey. Kun. Kun yang terpotong di bahagian atas. Boleh try to imagine tak? Kun yang terpotong di bahagian atas. Boleh imagine tak? Boleh Boleh. Boleh Sebelum kita tengok, you kena imagine dululah. Okay. So, bila kun terpotong di bahagian atas, dia dah letakkan dekat awak simbol dalam kedudukan yang macam ni. Jangan awak alih pula. Kedudukan dia biar memanjang macam ni lah. Okay, ni dia. Kedudukan dia. Yang saya write tu. Okay. So, macam mana cara kita nak tengok? Kita tengok dalam kedudukan. Mata kita di sebelah hadapan
objek tersebut. Kon yang saya cakap tadi, dia adalah objek kita. Faham tak objek tu apa? Objek. Kalau sebut objek ni, dia orang kata apa, pairing ataupun dia berpasangan dengan apa sebenarnya. Kalau sebut objek, mesti ada benda ni. Apakah benda tu? Ada objek, mesti ada benda ni. Apa dia tu? Cepat, cepat. Lina? Lina. Mana Lina? Where is my Lina? Where is my Lina? Mana? Okay, kalau saya sebut objek. Okay, objek ni dia berpasangan dengan apa? Mesti ada apa? Kalau you belajar maths dulu kan, bila ada objek je mesti ada apa? Kira. Apa tu? Apa tu? Mesti ada apa benda tu? Nombor. Image. Bila ada objek mesti ada image. Betul tak? Betul tak? Contoh macam saya ambil torchlight. Tahu tak torchlight tu apa dia? Lampu suluh. Ya kan? Saya suluh dekat awak pada sebelah malam lah. Okay? So ada cahaya. Ada lampu, saya suluh. So, bila saya suluh awak tu adalah objek. Okay? Di belakang awak ada apa? Bayang-bayang. Yes, ada bayang-bayang, ada shadow. Bayang-bayang tu kalau istilah yang lebih, orang kata lebih engineeringnya tu, dia lebih kepada image lah. Dia tak sebutlah bayang-bayang di sini. Nampak tak? Okay. So bila ada objek, mesti ada image. Contoh tadi you try to imagine, you sekarang ni tengah ambil torchlight. Okay. You suluh dekat sesuatu objek. Okay. Dan bayang-bayang akan tertera di sebelah belakang objek tersebut. Am I right? Betul? Betul. Okay. So di sini mata awak kita tengok. Dan sini saya ada lampu suluh. Apa lampu suluh tadi saya bagi tahu dekat awak? Torchlight kan? Katalah torchlight saya gini je. Sempoi punya torchlight. Ada orang tak tahu torchlight ke? Dia suluhnya. Okay, dia suluh tu. Torchlight. Boleh nampak saya conteng sikit kat situ tu. Okay, ni torchlightnya. Bila saya suluh pada objek, saya akan nampak shadow di sebelah belakang, di mana shadow tu dikategorikan sebagai image dia. Betul tak? Betul So konsep yang saya gunakan di sini adalah konsep menggunakan torchlight ataupun lampu suluh. Boleh nampak tak di situ? You try to imagine. Not just by looking at this view sahaja. You kena imagine sikit sebab kita kalau nak jadi engineer, nak jadi arkitek, bukan sekadar tengok sesuatu benda di atas kertas tu, kalau A lah dia. Dia ada banyak kemungkinan di sebalik A tersebut. You kena be kreatif sedikit lah. Boleh Okay. Bila saya suluh sahaja pada objek, you akan nampak image di sebelah belakang awak ataupun belakang objek tersebut. Okay. So di sini, konsep yang kita gunakan adalah konsep merujuk pada prinsip unjuran sudut yang pertama. So that's why kita lukis macam ni. Dua circle. Ni satu circle yang kecil di sebelah dalam ni, dia adalah merujuk circle yang terdapat di bahagian sini. Sekejap, I'll just change the colour. Dia bagi different sikit. Sekejap Oh, sorry. Dia bulatan yang terlindung aja. Tak. Bulatan dia tak terlindung. Sebab mata kita tengok yang ini nampak, yang bahagian tapak pun nampak. Tak ada yang terlindung. Oh. Boleh
Boleh. Bila kita tengok cone kan, yang kita potong, kita akan nampak bulatan kecil di sebelah atas and then bulatan besar yang mewakili tapak cone tersebut. So that's why kita nampak ni. Ni. So yang ini merujuk pada ni bahagian bawah ni adalah tapak cone yang besar dan bahagian kecil ni merujuk pada bulatan yang kecil di sebelah dalam. That's why kita lukis dua circle tapi dalam kedudukan seperti mana yang kedudukan kita imagine tadi, kita suluh lampu pada objek dan simbol yang kita nak lukiskan tu dia adalah image kita iaitu bayang. Bayang dilukiskan sebagai dua circle berada di sebelah belakang objek. Ini saya namakan di sebelah belakang objek lah. Ni sebelah belakang. Bila sebut belakang sahaja benda ni dia adalah lebih kepada unjuran sudut pertama. Jelas tak di situ? Macam apa benda sebenarnya cikgu lukis bulat-bulat dua ni? Tak faham. Tapi sekarang dah faham. Boleh tak? Untuk unjuran sudut pertama dulu. Sudut ketiga saya belum pergi lagi. Boleh tak kelas? Boleh. Boleh ya? Kalau tak boleh, malam sat lagi minta tolong mak awak ke? Okay? Ajaklah mak ke, ayah ke, adik ke, kakak ke, abang ke pergi kat tempat gelap sedikit and then main acak-acak suluh dekat adik, abang, kakak awak tu lah. Bolehkah? Kita check tengok dia punya bayang duduk kat mana. Adakah duduk sebelah depan ataupun duduk sebelah belakang. Just to ensure. Nak pastikan cikgu ni cakap betul ke tak. Boleh ke? Boleh. Boleh ya. Nanti buat tau. Lepas tu bagi tahu kat saya. Mak awak kata apa. Okay. Yang ini jelas Yang ini adalah unjuran sudut pertama. So bila kita minta awak orang kata apa? Nyatakan apakah simbol ini. So dia menggunakan prinsip apa? Bila kita lukiskan simbol sedemikian rupanya. So you boleh nyatakan di sini dia adalah unjuran sudut pertama. Kedudukan mata kita sentiasa berada di sini. Nampak? Yang saya statekan sebagai mata. Nampak macam mata tak? Tak mungkin tak nampak. So saya tulis ni mata. Kedudukan mata kita berada di hadapan objek tersebut. Dan bayang berada di sebelah belakang sebab sekali lagi saya ulang kita menggunakan konsep torchlight. Boleh ya? Bila sebut torchlight, unjuran sudut pertama. Image kena duduk sebelah belakang objek. Okey, habis itu. Okey, kita pergi pula kepada unjuran sudut yang ketiga. Unjuran sudut ketiga, kita punya observation mata juga masih berada di sini. Apa yang kita nak tengok? Okey. Apa yang kita nak tengok adalah kita sentiasa nak tengok objek. Objek is always this one. Nampak tak? Saya tak kata yang bulat tu objek. Okay? Objek is still the same thing. Masih benda yang sama iaitu dia punya cone yang terpotong. Nampak kelas So apa yang kita nampak masih benda yang sama iaitu dua bulatan juga sebab kita melihat pada objek. Objek kita di sebelah atas bahagian cone terpotong mewakili bulatan kecil di sini. Nampak? Dan bahagian tapak cone mewakili bulatan yang agak besar di situlah. Okay. This is another circle with the one small circle in front of this. So kita ada dua circle juga. Satu bulatan kecil dan satu bulatan besar mewakili kedudukan masing-masing lah. Boleh faham di situ? Boleh tak? Boleh. Okey. Dan image awak terbentuk di sebelah hadapan objek. Which is different from the first. Awal tadi kita menggunakan konsep torchlight. Tapi sekarang konsep apa yang kita nak guna? Agak-agak awak konsep apa yang kita boleh relatekan di sini? Tadi kita pakai torchlight. Kita suluh ke objek nampak image sebelah belakang. Tapi sekarang kalau kita pakai torchlight, tak boleh. Kita nak gunakan apa? So, do you have any idea here? Anybody can share your idea, anything, your opinion? Anybody?
Kita nak pakai apa benda supaya dia menunjukkan itu adalah unjuran sudut ketiga yang kita dah follow. Different from sudut pertama kita. Sudut ketiga kita nak pakai konsep apa pula? Tadi konsep torchlight. Sekarang nak pakai konsep apa? Anybody can help? Dia unjuran sudut ketiga ni bayang bentuk objek je. Bayang Contohnya dia bayang dia sama juga. Kita observe objek yang sama. Bentuk dia mewakili bentuk yang sama macam unjuran sudut pertama. Tak ada beza. Cuma dari segi kedudukan ataupun dia punya location ataupun how are we allocate the image. Macam mana kita letakkan kedudukan image kita. So kita boleh relatekan dia dengan satu peralatan lah. Contoh tadi saya pakai torchlight. Dalam buku teks kita tak adalah torchlight apa semua tu. Cuma kita just highlightkan untuk kita punya pemahaman. Okay? Lebih jelas, boleh senang nak faham. Okay. So a simple way, awak biasa ada gadget, ada kamera. Kalau tak ada kamera sekalipun, awak ada handphone yang berfungsi sebagai kamera. Am I right? Pernah tak awak ambil gambar menggunakan handphone? Pernah. Saya rasa kalau saya survey tak ada seorang pun yang tak pernah ambil gambar. Betul tak? Even selfie pun. Ya kan? Selfie selalu, ambil gambar kat belakang pun selalu. Okey, ni kita cerita tentang ambil gambar lah. Bila awak halakan awak punya handphone, tak kira lah selfie atau apalah, atau apa sajalah kan. Okey, kita yang konsep yang di sini saya nak guna pakai adalah kita gunakan kamera belakang. Tahu kamera belakang? Tak tahu. Tahu. Mesti tahu punya. Tu yang seronok sembang dengan puan ni. Bila pakai handphone, ambil gambar. Okey. Ambil gambar, contoh ambil gambar pokok. Okey. So, bila you ambil gambar tersebut, pokok tersebut, adakah dia berada di kedudukan belakang objek awak? Ataupun belakang pokok tersebut, ataupun dia berada di sebelah hadapan dari objek yang awak ambil tadi, iaitu pokok awak tadi. Dia berada di mana sekarang? Depan ke belakang? Belakang. Belakang. You pakai handphone kan? Gambar pokok tu duduk dekat mana? Depan. Depan. Duduk depan. Apa pula duduk belakang? Betul tak? Boleh imagine tak? Sekarang ni kan, kalau awak ambil awak punya handphone, awak klik satu gambar, gambar tu duduk kat mana? Dekat skrin handphone awak. Betul tak? Boleh? Boleh imagine tak? Boleh. Amma boleh tak? Boleh. Faham tak sekarang? Bila kita ambil gambar guna handphone, gambar yang kita ambil tu dia akan duduk di paparan skrin handphone kita. Bila dia berada di skrin handphone, dia adalah berada di bahagian hadapan objek kita. Clear tak di situ? Clear tak? Saya pakai clear. Jelas Kita pakai konsep kamera untuk unjuran sudut ketiga. So bila mana awak dah clear tentang orang kata perbezaan antara pertama dan ketiga, sebab kita nak kena highlight, kita kena tahu simbol tu kalau dilukiskan macam ni, dia menunjukkan unjuran sudut ke berapa. Sebab soalan ni memang klise sangat. Dia selalu soalkan kita di bahagian A, iaitu dia bagi simbol, dia lukiskan bulatan-bulatan ni dengan kon yang terpotong dalam kedudukan macam ni, dan dia minta kita tuliskan apakah jawapan untuk prinsip unjuran. So macam mana you nak tulis kalau you tak faham, you tak tahu. Okay, so apa yang perlu di sini adalah pemahaman konsep asas tu adalah amat-amat diperlukan. You kena fahamnya itu. Okay, so bila dah jelas, barulah you boleh tulis jawapan yang betul lah. Nak dapat markah 1 pun bukan senang. Okay, bukan just by click your finger macam tu saja, tak boleh. You kena fahamkan daripada dia punya akar umbi lah. So di sini saya rasa awak jelas
So kita dapat di sini adalah teori untuk unjuran sudut pertama dan ketiga. Jelas di situ. Kedudukan mata kita sentiasa berada pada yang saya statekan di situ, yang saya lukiskan di situ. We always be at there. Kita kena ada di situ sentiasa. Dan konsep apa yang kita gunakan memang tak ada dalam buku teks lah atau slide ke kamera memang tak ada. Cuma jangan pula bila kita tanya awak prinsip unjuran, you pergi tulis prinsip lampu suluh, prinsip kamera, handphone apa semua. Tak boleh lah macam tu. Kita just ambilkan orang kata perantaraan benda lain supaya nak jelaskan awak tentang perbezaan yang antara dua tu je lah. Ingat jangan pergi tulis jawapan awak lampu suluh, kamera, handphone ke whatever and so. Prinsip is unjuran sudut pertama atau unjuran sudut ketiga sahaja. Isn't it clear, class? Jelas di situ? Jelas. Okay, good Dapat hari ni itu? Dapat? Semua dapat? Dapat. Saya memang harap-harap sangat awak jelas di sini. Okay? Okay, bila awak dah jelas, okay, saya sekejap Okay, saya nak padamkan balik yang saya comot di situ. Okay, kita tengok balik. Okay, untuk pengetahuan awak lah. Okay, unjuran sudut pertama ni kita gunakan biasanya di industri. Di industri. Apa yang industri guna tu? Okay, for example, let's say engineer contohlah. Kita sebut engineer lah. Okay, engineer bahagian mechanical contohlah. Dia nak melukiskan simbol-simbol alat-alat mechanical dia. Okay, so dia akan menggunakan unjuran ortografik dan apa yang dia gunakan biasanya di industrial adalah unjuran sudut pertama. Apa yang dia nampak dia akan lukiskan di sebelah belakang. Sekejap lagi kita akan nampak tengok lebih jelas lah apa yang dimaksudkan. Tengok depan nampak di sebelah belakang. Ni Okay, tapi dalam kita punya kelas ataupun kita punya latihan yang akan kita teruskan, kita akan sentiasa refer pada unjuran sudut yang ketiga. Tapi cukuplah untuk memahamkan perbezaan antara dua ni. Apa yang kita buat nanti adalah unjuran sudut ketiga. Kita sentiasa buat unjuran sudut ketiga kecuali diminta di soal dalam soalan lah. You kena follow. Boleh Boleh ke? Kita teruskan dengan next. Okay. Okay. Bolehkah? Boleh nampak kita punya Rajah satu. Okay, good. Rajah satu di sini menunjukkan bungkah yang dalam kedudukan isometri. Okay, isometri ni adalah 3D lah. Kan, kita nampak side B, kita nampak side yang ada I, kita nampak juga side yang ada A. Salah satunya lah, okay. A nampak, B nampak, A ataupun C awak nampak lah. So, 3 view utama yang kita nampak. So, di sini dia highlightkan dekat kita pandangan hadapan. Pandangan hadapan ni pandangan di sebelah hadapan lah. Okay. Ataupun short form yang biasa saya gunakan adalah PH. Ataupun istilah dia adalah front view. Bila sebut benda-benda ni, awak sedia maklum lah. Dia adalah perkara ini. Dan di sebelah kanan adalah pandangan CC ataupun PS ataupun istilah lain dia adalah side view. Okey, ini diberikan pada awak dalam Rajah 1. Tapi jika sekiranya dia ubah, pandangan CC berada di sebelah kiri, pandangan hadapan berada di sebelah kanan, pun tak jadi masalah. It all depends on the questions given. Isn't it clear, class? Jelas di situ? Amar Arif? Jelas Jangan awak terlampau rigid. Pandangan hadapan should be just right on the left hand side. And then your pandangan CC, it should be on your right hand side only. No. It cannot be like that. Okay? It not runs like that.
It can be either one. Boleh faham So dalam Rajah 1, sekali lagi saya nak ulang, pandangan hadapan, pandangan sisi diberi pada awak dalam kedudukan yang dinyatakan. Macam tu lah. Tapi dia tak semestinya macam tu sahaja. It can be either one. Kita boleh alternatekan dia. Clear Okay, since that kita just follow apa yang diberi dalam Rajah 1. So boleh tak bagikan saya jawapan? Dia tanya dekat awak permukaan manakah yang dapat dilihat dari pandangan hadapan? So, dia labelkan dekat awak A, B, C and so on. Awak kena tuliskan jawapan dalam A, B, C and so on. Isn't it clear? Apa yang dia minta? Jelas? Jelas. Okey, jelas Okey, so bila saya tanya pandangan hadapan, apakah jawapan dia? BF. Okay, very good. So, I'm trying to highlight this one. Your B here. And also your F surface. Okay. So, your answer here should appear as a B dan F. Okay, how about the rest? Isn't it clear? Lina kata tadi B dan F. So, yang lain setuju ataupun tak setuju? Atau mungkin awak nampak alfabet lain yang di mata awak. Might be. I don't know. Atau awak setuju dengan Lina? BF. Bukan BFM Ha? Setuju. Apa dia? Setuju. Setuju. Tak dengar, sorry Setuju semua setuju So B dan F sahaja pada kedudukan pandangan hadapan awak. So bila ditanyakan awak pandangan sisi pula, so what's the answer? IG dan F. Yes, IG dan F? IGC. IGC. Ataupun lebih, bolehlah saya tuliskan Saya nampak C dari atas saya nampak C. And then saya nampak G, comma, G. And then the last one, apa yang saya nampak adalah I. Okay, clear tak di situ? Kita sekarang dalam, kita nak bawa awak dalam proses nak kenal ortografik tu apa dan nak kenal dia punya prinsip, juga nak kenal dia punya arrow ataupun kedudukan PH, PS dan juga dia punya pandangan atas. Di sini tak ada pandangan atas kecuali katalah saya tanya awak. Okay, saya highlightkan di sini adalah pandangan atas. Okay. Ataupun as a short form dia adalah PA. Okay, boleh tak namakan dekat saya? Ini extra lah. Okay, kalau dia tanya dekat awak, PA dia ataupun pandangan atas dia, apa dia pula jawapan? So, can you give me the answer? A, D, E, H. Okay, kita ada A, kita ada D, kita ada E dan kita juga ada H. Very good. Lina ke tu? Okay, very good. So, awak dah kenal, semua dah dapat. Okay, yang ini adalah perkara-perkara basic yang kita kena tekankan lah. Awak kena hadam. So, kalau okay semua, kita proceed. Ni dia bagi jawapan lah. Okay. Okay. Pada paparan awak nampak jelas tak? Boleh Mungkin nampak kalau you pakai handphone mungkin nampak kecil lah. Okay, tapi kalau you nak tengok tu you boleh zoom kan lah. Okay, so di sini yang pertama sekali adalah unjuran sudut pertama. Okay, dia highlightkan sebagai unjuran sudut pertama. Awak jangan tulis short form macam saya. Saya je boleh. Sebab apa? Sebab saya cikgu. Awak tak boleh. Unjuran sudut ketiga. Kalau tak nampak saya tunjukkan dekat awak di situlah. Yang belah kiri adalah unjuran sudut pertama dan di sebelah kanan adalah unjuran sudut ketiga. So ini adalah simbol yang kita dah belajar tadi. Betul dia tak tipu awak betul Okay, so tugas awak sekarang adalah untuk melengkapkan jadual 2.
Okay. So lepas ni, this will be one of your homework to do lah. Okay, homework awak. So di sini awak tengok dahulu cara dia dapatkan hasil jawapan. Okay. Okay. Itu adalah pandangan atas dia. Nampak pandangan atas dia. Okay. Dia ada tertinggal, dia ada tertinggal garisan. So, it should be another one, another line here. Nampak tak? Boleh kah? Boleh. Boleh Boleh. And then, pandangan sisi dia, apa yang kita nampak kita akan lukis semula. Tak lagi saya akan terangkan macam mana dia nampak gitu. Okay, rajah yang sama. Okay, hasil jawapan yang awak perolehi di sini juga adalah it should be the same lah, sama juga. Cuma kalau you perhatikan betul-betul, dia punya allocation of the three views will be with the different location. Lain-lain kedudukan. Contoh, kalau saya pergi pada unjuran sudut pertama, saya tengok pada pandangan atas saya berada di sebelah bawah. Nampak tak? Ni yang saya highlightkan ni. Okay? Pandangan atas saya berada di sebelah bawah view kita. Ni ada 3 view. Sekejap kita akan cerita macam mana kita nak melukis. Okay? Kalau sempat lah. Kalau tak sempat kita akan continue in our next session class. Okay? So pandangan atas berada di sebelah bawah. Tapi kalau you perhatikan di sebelah kanan, pandangan atas kita berada di sebelah atas. Nampak beza tak? Hello guys. Can you see the difference? Atau tak nampak? Nampak So perbezaan dia berlaku di sini lah. Instead of we are having the different symbol, kita juga ada perbezaan bila mana kita nak melukis ortografik 3 pandangan utama di sini. Yang paling ketara dia, cara kita nak detect sama ada lukisan kita adalah unjuran sudut pertama atau unjuran sudut yang ketiga, just memadai kita lihat pada pandangan atas kita. Jika sekiranya pandangan atas berada di sebelah bawah pandangan hadapan, maka ini adalah unjuran sudut pertama. Tapi jika sekiranya pandangan atas kita berada pada pandangan atas dari pandangan hadapan, dia adalah unjuran sudut ketiga. Senang sahaja. Yang kita akan buat adalah unjuran sudut ketiga. Kita tengok sebelah atas, kita lukis dia di sebelah atas. Okey, kita tengok dia di sebelah kiri, kita lukis dia berada di sebelah kiri. Kalau kita tengok dia di sebelah kanan, kita akan lukis dia di sebelah kanan. Berbeza dari unjuran sudut pertama. Kita tengok ke atas, kita lukis di sebelah bawah. Nampak ni? Kita tengok atas. Ni mata kita, mata awak cuba tengok di sebelah unjuran sudut pertama. Mata duduk kat sini. Okey, you tengok objek ni. Tapi awak akan lukis di bahagian bawah. Bawah objek awak lah. Okey, boleh nampak di situ? And then, di sini adalah pandangan sisi kita. Ni saya letakkan pandangan sisi dengan arrow. Boleh nampak tak kelas? Ke saya tunjuk awak tak nampak? Kita nak kena jelaskan dekat awak perbezaan dia lah. Okay, can you see this? Which is saya tulis PS. Boleh nampak tak? Boleh. Boleh Boleh. Okay, I just highlight here as an arrow here. And then saya jot down here as a PS, which is pandangan sisi. Bila saya tengok sebelah sini, saya nampak pandangan sisi. Tapi saya akan lukiskan dia di sebelah belakang objek. That's why dia berada di sebelah sini. Nampak tak? Ni. Kita tadi tengok di sebelah sini, sebelah hadapannya. Nampak ni? Pandangan sisi kita. Tapi kita lukis di sebelah belakang objek. So bila saya highlightkan di hala ke sini pula adalah PH kita. Okay, saya tak akan lukis image dia berada di sebelah hadapan. Sebab ini adalah unjuran sudut pertama. So saya akan lukiskan pandangan hadapan di sebelah belakang objek, iaitu di sini. Ni andaikan objek kita lah. Yang ini adalah satah-satah kita. Ni garisan satah kita.
Ni ada apa ni, dia punya law yang awak kena ikut lah. Nanti kita akan detailkan cara nak melukis pula. Hari ni you just clarify, you kenalkan dulu cara kaedah nak melukis tu nanti. Okay? So kenal. Kedudukan dia macam ni. Ni unjuran sudut pertama. Kedudukan dia macam ni, unjuran sudut ketiga. Boleh ya? Okay, tengok pula unjuran sudut ketiga. Jika sekiranya saya highlightkan ini, saya tunjukkan mata saya di sini saya tengok di sebelah atas, that's why saya lukis pandangan atas duduk sebelah atas. Atas bawah ni tengok macam mana? Merujuk pada ni Ni adalah kita punya sukuan. Atas bawah lah. Yang ini for sure atas lah. Yang ni duduk bawah. Nampak? Ni atas. Ni. Yang ni bawah dia. Kalau tadi saya sebut bawah, dia di sini. Nampak ni? Pandangan atas dia duduk sebelah bawah. Tu yang saya kategorikan atas bawah tu. Sekejap lagi awak tak faham pula apalah cikgu ni duk cakap atas bawah. Kan? Boleh clear tak di situ? Clear? Boleh. So ni akan jadi pandangan atas. Okey, bila dah ada pandangan atas di situ, dia akan pairing. Okey? Dia akan pairing dengan pandangan hadapan. Dia tak boleh pairing dengan pandangan sisi. Ini wajib untuk unjuran sudut pertama dan ketiga. Tak ada beza. Kalau ada pandangan atas, mesti dia akan pairing. Pairing tau pairing? Berpasangan. Ni pairing. Dia akan pairing dengan pandangan hadapan. Begitu juga akan berlaku dalam unjuran sudut pertama. Jika ada pandangan atas, mesti ada pandangan hadapan. Pairing dengan dia. Okey? Yang duduk depan dia lah. Jangan tengok yang di sebelah side sana pula. Ni yang duduk macam ni. Upside down. Clear di situ? Okey. Dan apa pula yang jadi pairing dengan pandangan hadapan? Ada jawapan tak di sini? Anybody? Pandangan sisi. Yes, very good. Very good, Lina. Pandangan sisi akan pairing dengan pandangan hadapan. Dia akan berlaku untuk unjuran sudut pertama dan juga unjuran sudut ketiga. Isn't it clear? Very clear, class. Boleh tak? Boleh? Waiting for your response. Am I just having one student in my class this morning? Saya ada seorang student je ke? Hello. Roger. Ya. Boleh ya? Awak jangan... Boleh. Okay, good. Awak jangan sekali-kalilah tersilap bila ada pandangan atas pergi pairing pula dengan pandangan sisi. Which is memang sangat-sangat salah lah, which is wrong. Okay? Dia mesti pairing macam ni. Ni pairing. Ini pairingnya. Tak kira lah unjuran sudut pertama ataupun yang ketiga. Okay. Untuk simbol pula. Saya terus bagi jawapan di sini Untuk simbol. Ni cara nak lukis lah. Okay, untuk simbol, ini adalah perbezaan antara unjuran sudut pertama dengan unjuran sudut ketiga. Which is kita dah clear di awal session kita tadi lah. Boleh kelas? Okay. Boleh. What is the time now? Okay. Kita pergi sikit lagi. Okay, kita tengok pula soalan yang keempat. Rajah 2 menunjukkan 3 pandangan ortografik. Ni ada 3 pandangan Okey. Bagi satu objek A. Okey. Labelkan ketiga-tiga. Namakan jenis unjuran. Lukis simbol unjuran. Okey. Sebelum kita pergi lebih detail, saya just nak terjah awak. So, dengan melihat rajah 2 sahaja, apa yang bermain dalam fikiran awak? Cepat. Unjuran sudut ketiga. Yes, very good. Okay. You kenal dia dengan cara melihat satu kedudukan berada di sebelah atas. Satu kedudukan yang berada di sebelah atas ni for sure dia adalah pandangan atas. Isn't it clear? Tengok yang ni je. Tengok rajah 2. Oh, ni dah tahu dah. Disebabkan pandangan atas. Sebab pandangan atas dia tak pairing dengan sesiapa. Dia akan pairing dengan
unjuran di sini kosong 45 darjah di sini. Ni untuk pengetahuan awak lah. Ni 45 darjah. Jangan bimbang, kita akan proceed in our next class lah. Okay. Okay, ni cara hari ni saya nak bagi awak kenal. Bila tengok je rajah tu, oh dah tahu dah. Ini adalah unjuran sudut ketiga dan dah boleh bagi tahu dah dekat saya label-label dia. Nama-nama dia. Okay, tadi Amar ke yang jawab soalan? Ya. Okay, very good. Amar kata ni adalah unjuran sudut yang ketiga. So, boleh tak bagi tahu dekat saya pandangan yang di sini yang saya duk, yang saya buat star. Okay, saya buat star. Satu star. Satu star saya di sana, okay, adalah pandangan apa? Pandangan atas. Yes, very good. Ini adalah pandangan atas. Saya buat short form. Okay. Okay, di bawah pandangan atas, apakah dia? Pandangan hadapan. Yes, very good. This should be hanya pandangan hadapan. Tak boleh jadi pandangan sisi. Dalam kes yang ni lah. Okay, yang di sebelah kanan kita for sure ni adalah pandangan apa? Pandangan sisi. Very good class. This is our pandangan sisi. Okay, kalau awak dah boleh allocatekan 3 nama di situ mengikut kedudukan yang betul, that is very good. Kita tengok pula kita punya soalan dia nak apa. Label ketiga-tiga dah. Nanti you labelkan secara tulis dalam ayat panjang lah. Jangan tulis PA, PHPS pula. You tulis pandangan atas, pandangan hadapan, pandangan sisi. Tulis menggunakan apa? Tulisan dalam bentuk teknikal lah. Okey? Sekejap lagi kita akan tengok. Okey. Namakan jenis unjuran. Tadi Ahmad dah nyatakan. Betul. Lukis simbol. Boleh lukis simbol tak? Hopefully boleh lah. Sebab kita dah lalui dah beberapa item dah ni. Beberapa pages dah ni. Apa yang akan dilukis di depannya? Dia ada 2 benda awak kena lukis kan? Image. Kena lukis image dulu. Image bagi ada di sebelah hadapan dia. So, dia akan datang dengan 2 bulatan di sebelah kiri kita. So, kita tengok hasil jawapan. Ni A. Ni dia minta awak, ni lah. Nyatakan ni kedudukan AB. Boleh ya? Boleh faham Pandangan hadapan awak should appears as a... Okay. E awak dan juga C. Ada siapa yang tak nampak ni? F dan D. Okey, unjuran sudut ketiga. Ni cara awak melukis. Boleh ke? Boleh kelas? Boleh. Okey, PA, PH, PS ni, this is an extra for you lah. Okay, just memadai awak nak kenal dia. Dia adalah pandangan atas, hadapan dan juga sisi. Okay, untuk kes yang di sini, untuk soalan yang ini sahaja, dia minta kita labelkan ketiga-tiga pandangan dengan alfabet yang diberi. So, as for our extra work, kita bolehlah tulis di sini pandangan atas. Nak tulis pandangan atas, pandangan hadapan, saya tunjuk contoh di sinilah. Mesti ada 2 garisan panduan. Okay, dan tulis cantik-cantik menggunakan teknikal punya tulisan. Boleh kelas? Tulis cantik lah pandangan hadapan di situ. Boleh ya? Boleh. Boleh ya? So, kita tengok sikit. Okey, yang ni pun saya pergi laju lah. Boleh Okey, saya nak tanya Daniel, ini merujuk pada unjuran sudut keberapa? Unjuran sudut pertama. Macam mana awak kenal dia adalah unjuran sudut pertama? Sebab dia punya pandangan atas dia duduk kat bawah. Yes, very good. Good job. Okay, well done Daniel Okey, disebabkan dengan hanya melihat pandangan atas, bila mana dia berada di sebelah bawah, tahu dah kan beza bawah atas ni?
dia berada di sebelah bawah, dia adalah unjuran sudut yang pertama. Okey, dan di sebelah atas, pandangan atas for sure akan jadi pandangan hadapan. Ini saya highlightkan dulu. Okey, yang ini akan jadi pandangan atas dan yang ini akan jadi pandangan hadapan. So this will be probably, this one is for sure lah. Kita punya PS. Clear di situ? Jelas Boleh? Okay, proceed Boleh. with the answer here. Okay, yang ni saya harap you boleh lah. Yang ni saya tak explain sangat lah sebab yang ni tadi pun nampak awak dah merentas benda ni. So, dah dapat. Okay, so dia punya simbol yang image tu akan duduk di sebelah belakang objek. Itu sahaja. Jelas? Hari ni kita belajar dua benda. Saya harap hari ni awak belajar walaupun sedikit tapi awak akan dapat ilmu dia yang akan awak guna pakaikan sehingga berakhirnya awak punya grafik komunikasi. Sebab ini adalah basic knowledge dia. Kita akan guna pakai sentiasa. Okay? So saya rasa saya tak proceed dengan yang inilah. Okay, sebab this kita spend untuk kelas yang berikutnya. Boleh kelas? Okay. Before we end our class, ada persoalan apa-apa tak? Before I start my presenting here. Anything you want to ask? Having any problem? No. Okay, semua boleh faham Start presenting. And then I'm gonna start my recording also. Dah tinggal. Memang banyak.